Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes import baru COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 251 ialah seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 4 Jun 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Beliau sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 251 kes dengan kes yang sembuh 241. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 110 kes. 663 orang sedang menjalani pengasingan diri mandateri, 20,115 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac 2020. 436 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 136,064 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Lanskap perkhidmatan awam semakin berubah di peringkat serantau dan antarabangsa. Untuk mendepani kemajuan dan perkembangan yang bergerak pantas adalah perlu bagi perkhidmatan awam itu untuk mengambil langkah permodenan dan bersifat transformatif dan future ready di masa hadapan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan perkara itu semasa juraiwara Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di daerah Tutong. Juraiwara diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Salah satu cabaran yang dikenal pasti dalam perkhidmatan awam adalah memfokuskan kepada usaha-usaha dalam pengurusan sumber manusia yang terbaik melalui transformasi proses manual menjadi sistem sumber manusia. Langkah yang perlu dilangkaui adalah dengan memikirkan semula strategi pengurusan sumber manusia dan apa yang diharapkan dengan adanya sistem sumber manusia SSM yang diungkayahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai projek fiscal consolidation bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan dapat mengatasi cabaran-cabaran ini. Satu lagi cabaran dinamik dalam perkhidmatan awam adalah mengkaji semula pengurusan bakat talent management bagi semua peringkat perkhidmatan awam dalam usaha untuk mencapai perancangan, pengurusan dan perkembangan sumber manusia yang lebih mampan dan berdaya tahan. Juraiwara serta pameran anjuran oleh JPA dijadikan sebagai platform dalam mengongsikan pelan strategik jabatan yang baru iaitu Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2021-2025 yang mula diguna pakai pada tahun ini serta usaha berterusan JPA untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam. Beberapa taklimat juga disampaikan antaranya mengenai hal ehwal tata tertib, hal ehwal cuti, hal ehwal pemindahan, kaunseling serta mengenai sistem sumber manusia yang baru dilancarkan pada Mei lalu. Sesi taklimat ini memberi peluang kepada warga perkhidmatan awam untuk sama-sama berbincang melalui beberapa sesi konsultasi yang disediakan. Siri juraiwara serupa juga akan diadakan di daerah Brunei dan Muara diselajurkan dengan sambutan Jubli Emas Pertubuhan JPA pada 1 Julai depan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MICE diteruskan dengan Minggu Teknologi Digital. Minggu Teknologi Digital mengetengahkan pelbagai acara berbentuk pameran, persidangan, dialog dan pertandingan yang memfokuskan kepada perkembangan dan potensi teknologi digital. Sementara itu, pameran Minggu Teknologi Digital disertai oleh 13 buah agensi dari sektor kerajaan dan swasta mempamerkan inisiatif dan produk yang mendukung transformasi digital. Perasmian pameran teknologi digital selama 4 hari berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pameran dirasmikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Antara peserta pameran, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi yang antara lain mengetengahkan perkembangan kementerian berkenaan termasuk Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025 yang melambangkan hasrat kementerian dalam menyampaikan visi menuju ke arah negara pintar terhubung. Juga dilancarkan Pelan Strategik AITI 2020-2025. Pelan Strategik AITI ini bertujuan untuk mendukung usaha mencapai hasil strategik Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Penyertaan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dalam pameran Minggu Teknologi Digital menampilkan pameran pengalaman 5G. Pameran membawa tema Negara Pintar melalui Transformasi Digital selaras dengan visi Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 juga memaparkan perjalanan transformasi digital melalui perkembangan dan perkhidmatan ICT serta produk semasa dan terkini. Semasa pameran, 3 perkhidmatan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC melalui Rancangan Kemajuan Negara ke-11 dilancarkan. Pameran Minggu Teknologi Digital dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Universiti Teknologi Brunei dan Infocom Federation Brunei dan disokong oleh EGNC, AITI, Cyber Security Brunei, IT Protective Security Services Sendirian Berhad dan Dynamic Technology Sendirian Berhad. Pameran dibuka dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Seiring dengan revolusi industri keempat, bidang bioteknologi juga menjadi kunci untuk membantu usaha-usaha pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) adalah kunci utama dalam memastikan kejayaan jangka panjang strategi vaksinasi dan pemulihan COVID-19. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa menghadiri mesyuarat peringkat menteri tidak rasmi ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-11 melalui sidang video. Mengenai kerjasama menangani wabak COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan COVID-19 memberikan negara Brunei Darussalam peluang untuk memajukan agenda digital dan inovasi serta penyebaran perkhidmatan digital telah pun dipercepatkan dalam usaha meningkatkan respon dan pemulihan dari kesan virus tersebut. Yang Berhormat juga menyokong projek-projek cadangan daripada negara anggota ASEAN dalam bidang yang dapat menyumbangkan kepada pengukuhan kedaya tahanan dan kesiapsiagaan serantau bagi mendepani COVID-19. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Anik Lau Tamatas, Menteri Pengajian Tinggi, Sains, Penyelidikan dan Inovasi Thailand, turut membincangkan mengenai laporan mesyuarat jawatankuasa mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-79, KOSTI 79 yang telah dipersetujui oleh ahli-ahli IAMM STI. Mesyuarat KOSTI 79 diadakan pada 15 dan 16 Jun 2021. Menghadiri mesyuarat Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi negara Brunei Darussalam
bagi ASEAN Kosti. Alumni Anugerah ICT Brunei BIKTA akan menjadi sebahagian perjalanan masa depan BIKTA iaitu menjadi aktif dalam menyokong transformasi digital di negara Brunei Darussalam. Inisiatif yang dilakukan oleh alumni BIKTA seperti menerusi acara dan aktiviti-aktiviti perniagaan dan rangkaian diharap dapat menghasilkan persekitaran yang lebih cergas dan kondusif bagi para peserta BIKTA selaras dengan visi Pelan Utama Ekonomi Digital 2025 iaitu negara pintar melalui transformasi digital. Berucap pada pelancaran alumni BIKTA, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi bersama pertama Jawatankuasa Pandu BIKTA berkata, BIKTA menarik minat para pengusaha bagi mengemukakan idea untuk ditransformasi menjadi produk komersial dan lestari. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis Alumni pertama dianjurkan bersama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, AITI dan IFB serta diadakan semasa Minggu Teknologi Digital di Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MICE di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sementara itu, sempena Minggu Teknologi Digital di Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MICE 2021, Dynamic Technologies dengan kerjasama OutSystems, syarikat perkembangan perisian global pelopor low code menganjurkan pertandingan low code Jumpstart. Acara diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Low code adalah satu pendekatan perkembangan perisian yang memerlukan sedikit atau tanpa pengekodan dalam menghasilkan aplikasi dan di dalam prosesnya. Pertandingan dihasrat dapat memberi gekan mengenai potensi perkembangan low code di negara ini. Dengan low code, aplikasi telefon bimbit bagi perniagaan yang kompleks dan perkhidmatan laman sesawang dapat diubah dan diadaptasikan bagi pengalaman digital yang lebih interaktif serta menepati keperluan pihak-pihak berkenaan. Pusat Pembangunan Belia PPB, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan solat hajat dan doa kesyukuran sempena Jubli Perak penubuhannya. Majlis tersebut diadakan di Masjid Kampung Salam Bigar lewat petang kemarin. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diikuti dengan solat hajat, bacaan Yasin dan tahlil beramai-ramai serta doa kesyukuran. PPB menyambut 25 tahun penubuhannya pada 2 Jun 2021. Kepentingan untuk sentiasa merujuk kepada sumber paling utama dalam kehidupan iaitu Al-Quran dan Sunnah, memahami isi dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya adalah antara yang mesti ada dalam diri seorang da'i. Perkara tersebut antara intipati bengkel yang disampaikan oleh Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB semasa majlis penutupan bengkel memantapkan dakwah Kupu SB. Majlis anjuran bersama Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin dan Pusat Dakwah Islamia. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar dalam pembentangan bengkel bertajuk meningkatkan kemahiran dakwah relevan dengan perkembangan semasa juga menyentuh isu-isu dalam masyarakat yang perlu difokuskan dalam dakwah serta cadangan pendekatan dakwah yang berkesan. Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamia, sementara itu menjelaskan bengkel yang antaranya diisi dan dengan teknologi dakwah, dakwah dalam media dan aliran pemikiran kontemporari diharap dapat memperkasa da'i yang menyertai bengkel. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta bengkel. Ke arah menambahkan lagi pengetahuan tentang bahasa isyarat, bengkel asas bahasa isyarat fasa kedua diadakan sejak 15 Jun lalu. Bengkel berakhir dengan penyampaian sijil kepada para peserta.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bengkel lanjutan daripada bengkel asas bahasa isyarat fasa pertama tersebut merupakan anjuran kerjasama bahagian orang kelainan upaya OKU, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP. Para peserta bengkel terdiri daripada sektor kerajaan, swasta, para sukarelawan, persendirian, penjaga dan ibu bapa OKU pendengaran.